Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Nama saya Rebiata Akila binti Rozain, nombor matrik 136489. Okey, bagi memenuhi keperluan khusus PGT 433, video ini diadakan untuk menerangkan dan membincangkan mengenai persoalan yang diberikan, iaitu berdasarkan dasar core kurikulum kebangsaan, hurai dan jelaskan tentang kekuatan dan kelemahan dasar ini serta pelaksanaannya di sekolah. Jadi, kita akan lihat perkara yang akan dibincangkan melalui video ini adalah yang pertama adalah dasar core kurikulum kebangsaan yang akan dilihat dari segi dasar utama dan dasar sokongan. Yang kedua, kita akan membincangkan kekuatan dasar core kurikulum kebangsaan, dan yang ketiga adalah kelemahan dasar ini, dan terakhir ialah kesimpulan mengenai isu yang akan dibincangkan ini. Okey, seterusnya kita akan lihat dasar core kurikulum kebangsaan. Dalam dasar core kurikulum kebangsaan, kita dapat bahagikan dasar tersebut kepada dua. Yang pertama adalah dasar utama, iaitu terdapat 5 dasar utama, dan yang kedua adalah dasar sokongan, terdapat 7 dasar sokongan. Kita akan meneliti satu persatu dasar tersebut. Okey. Pelaksanaan sesuatu dasar di mana-mana saja mempunyai pro dan kontranya yang tersendiri. Begitu juga dasar core kurikulum kebangsaan. Oleh itu, kita akan lihat apakah kekuatan pelaksanaan dasar core kurikulum kebangsaan di sekolah. Bagi pendapat saya, pelaksanaan dasar ini telah membuka peluang kepada murid-murid untuk mengembangkan bakat mereka yang masing-masing. Contohnya, mungkin pelajar itu tidak bagus dalam aktiviti akademik kerana mereka mungkin mempunyai bakat terpendam dalam aktiviti kurikulum ataupun sukan. Oleh itu, dalam contoh yang saya bagi di situ adalah aktiviti sukan dan permainan. Mungkin terdapat murid-murid yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendaftar latihan sukan berbayar atau tidak mempunyai peralatan sukan untuk mereka melatih diri mereka di rumah sebagai contohnya. Jadi, platform pengenalan aktiviti sukan dan permainan di sekolah ini telah membuka peluang kepada mereka untuk mengembangkan bakat mereka dengan menggunakan peralatan yang sudah peralatan dan kemudahan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Selain itu, apabila mereka menyertai pertandingan badminton di antara sekolah dan sebagainya, mereka secara tidak langsung akan meningkatkan lagi kemahiran mereka secara percuma saja. Oleh itu, bakat terpendam murid-murid ini secara tidak langsung dapat diperkembangkan atau mungkin juga bakat mereka mula dipertemukan melalui aktiviti-aktiviti kurikulum yang dijalankan ini. Okey, kekuatan pelaksanaan dasar kurikulum sekolah yang kedua juga adalah pada pendapat saya akan melahirkan murid yang berketerampilan dan seimbang daripada segi prinsip teori jasmani, emosi, rohani dan intelek. Hal ini kerana penekanan terhadap pelibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum merupakan satu kaedah yang berkesan dalam usaha mengasah kemahiran generik di kalangan pelajar. Aktiviti kurikulum menjadi pelengkap kepada kitaran pendidikan akademik yang melibatkan domain kognitif, afektif, psikomotor yang merupakan wadah bagi pembinaan jasmani, emosi dan juga rohani, kerana intelek telah dibina melalui kegiatan PDP di dalam kelas. Di samping itu, pelibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum juga akan menerapkan beberapa elemen penting seperti disiplin kediri, kepimpinan, keusahawanan, kreativiti dan sebagainya. Oleh itu, apabila murid ini seimbang daripada segi pencapaian akademik dan juga aktiviti kurikulum, mereka akan menjadi insan yang berketerampilan dan mampu menghadapi pelbagai cabaran yang akan dihadapi pada masa akan datang. Di samping itu, saya juga merasakan bahawa pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan di sekolah juga akan menyemai perasaan menghibah dan perpaduan di antara kaum. Hal ini adalah selaras dengan perkara yang telah dibincangkan di dalam laporan Mahathir pada tahun 1979. Di dalam laporan tersebut telah menyatakan bahawa aktiviti kurikulum harus dilaksanakan sebagai inisiatif untuk melahirkan perpaduan di antara kaum. Contohnya, saya ambil aktiviti badan beruniform kadet polis. Dalam badan beruniform kadet polis mestinya terdiri daripada murid yang pelbagai kaum
seperti kaum Melayu, India, Cina. Dan dalam badan beruniform tersebut, mestinya mereka akan melaksanakan aktiviti-aktiviti tertentu pada setiap kali perjumpaan. Contohnya kawat ataupun pembelajaran kuliah, undang-undang dan juga pertandingan-pertandingan. Oleh itu, untuk merealisasikan ataupun melaksanakan aktiviti tersebut, secara tidak langsung setiap murid ini harus bekerjasama antara satu sama lain tanpa mengira agama dan kaum dan sebagainya. Oleh itu, hal ini secara tidak langsung akan merapatkan jurang perbezaan kaum itu. Maknanya mereka mula bekerjasama tanpa memikirkan soal-soal perpaduan, soal-soal kaum dan sebagainya. Dari segi kelemahan dasar kurikulum kebangsaan pula, saya merasakan pelaksanaan dasar ini mungkin akan membebankan sesetengah murid dan juga ibu bapa. Contohnya yang pertama adalah dari segi masalah kewangan. Wujud sesetengah ibu bapa yang tidak berkemampuan, contohnya untuk membayar duit iuran kelab atau persatuan dan juga membeli pakaian beruniform. Dari segi iuran kelab dan persatuan, walaupun selalunya iuran tersebut dibayar setahun sekali dan jumlahnya adalah sedikit saja, contohnya dalam RM5, tapi ianya akan membebankan ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai. Walaupun jumlah yang perlu dibayar tu sedikit, tetapi bila anak mereka ramai, mungkin perkara tersebut akan membebankan mereka. Dan yang lainnya adalah membeli pakaian beruniform. Pakaian beruniform selalunya tidak disediakan ataupun tidak diberikan secara percuma kepada semua pelajar. Jadi pakaian uniform ni harus dibeli sendirilah oleh ibu bapa dan juga murid-murid. Dan kalau mungkin pakaian beruniform yang berbentuk t-shirt memang murah, tetapi kalau badan beruniform yang digunakan untuk aktiviti kawat sebenar itu selalunya mahal. Jadi hal ini secara tidak langsung akan membebankan ibu bapa dari segi kewangan. Dan yang kedua adalah dari segi masa perjumpaan. Aktiviti kokurikulum ini seringkali diadakan pada hari Rabu selepas waktu persekolahan dalam pukul 3. Jadi, mungkin terdapat sesetengah murid yang mempunyai tugasan ataupun tanggungjawab lain yang perlu dilakukan selepas waktu persekolahan. Contohnya ada yang perlu pergi ke tuition, ada yang perlu membantu ibu bapa atau sebagainya. Jadi, kekangan masa ini menyebabkan mereka tidak dapatlah melaksanakan aktiviti ataupun tugasan lain. Selain itu, mungkin terdapat juga sesetengah murid yang tidak berminat dengan aktiviti kokurikulum, tapi masalahnya adalah aktiviti kokurikulum ini diwajib untuk disertai oleh setiap murid. Oleh itu, hal ini mungkin akan mengganggu emosi pelajar tersebut ataupun mungkin menyebabkan pelajar tersebut mengalami stres. Dan perkara ini akan lain itu antara kelemahan lain pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan di sekolah adalah akan mewujudkan guru yang tidak produktif kerana mempunyai beban tugasan yang banyak. Dalam dasar utama yang ketiga telah menyentuh bahawa guru diwajibkan untuk terlibat dalam pengurusan aktiviti kokurikulum sekolah, terutamanya sebagai pengelola kepada aktiviti kokurikulum tersebut. Hal ini mungkin akan membebankan sesetengah guru yang mungkin sudah terbeban dengan tugasan kokurikulum bilik darjah yang banyak. Contohnya guru tersebut perlu mengajar banyak kelas. Jadi maknanya dia telah mempunyai beban tugasan kokurikulum bilik darjah yang banyak. Jadi jika ditambah dengan bebanan tugasan kokurikulum, ianya mungkin akan mengganggu prestasi kerja guru tersebut sekiranya guru tersebut tidak pandai membahagikan masa ataupun membahagikan kerja dengan baik. Ianya mungkin akan mengganggu kesihatan mental guru tersebut. Mungkin dia terlalu letih dan penat sebagainya, sekaligus menyebabkan guru tersebut tidak produktif dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai guru. Di samping itu, antara kelemahan dasar kokurikulum kebangsaan juga adalah terdapat sesetengah aktiviti kokurikulum yang dijalankan tanpa kawalan. Walaupun dalam dasar kokurikulum kebangsaan telah menyatakan bahawa aktiviti kokurikulum akan diadakan selepas waktu persekolahan kecuali perkara-perkara yang melibatkan lawatan dan sebagainya. Namun, terdapat juga keadaan di mana aktiviti
Co-curriculum ini dilaksanakan pada waktu persekolahan ataupun pada waktu PDPC berlangsung. Contohnya, kita dapat lihat dari segi aktiviti badan beruniform. Sekiranya badan beruniform tersebut akan menyertai pertandingan kawat contohnya, mereka akan melaksanakan latihan secara intensif. Oleh itu, terdapat juga murid dan juga guru yang mengambil peluang untuk melaksanakan latihan pada waktu pagi ataupun pada waktu PDPC berlangsung. Hal ini akan mengganggu prestasi akademik murid-murid, terutamanya murid yang terlalu gairah melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Dan tanpa pantauan yang ketat, pelaksanaan dasar co-curriculum ini tanpa sedar akan menjejaskan ekonomi akademik murid sekolah. Maksudnya di sini, sekiranya murid itu terlalu gairah ataupun guru tersebut terlalu gairah untuk memenangi pertandingan dan sebagainya, hal ini secara tidak langsung akan menjejaskan prestasi akademik pelajar tersebut. Sebagai kesimpulan ataupun rumusan terhadap isu yang telah kita bincangkan sebentar tadi, saya berpendapat bahawa pelaksanaan apa-apa jenis dasar sekalipun mempunyai kelemahan dan juga kelebihannya yang tersendiri. Oleh itu, untuk memastikan pelaksanaan sesuatu dasar itu akan memberikan manfaat ataupun kelebihan yang lebih kepada individu yang terlibat, ianya bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh individu tersebut itu sendiri. Contohnya dalam membincangkan isu dasar pelaksanaan dasar co-curriculum kebangsaan di sekolah, individu-individu yang memainkan peranan yang penting adalah seperti pengetua, ibu bapa, kaki tangan sekolah, guru, murid dan sebagainya. Oleh itu, setiap individu ini harus memainkan peranan yang diberikan dengan baik supaya dapat menikmati kelebihan ataupun manfaat yang lebih daripada pelaksanaan dasar ini di sekolah-sekolah. Selain itu, sekiranya setiap individu ini menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik, manfaat ini bukan saja dirasai oleh individu yang terlibat itu saja, tetapi ia juga akan memberikan kesan pada masa akan datang dengan mewujudkan generasi muda yang seimbang dan berketerampilan untuk memimpin negara pada masa akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.